A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat yang sempat bersama kita dalam rancangan live kuliah alignment remedies. Kuliah alignment merujuk pada buku Materia Medica Homeopati yang diterbitkan pada tahun 2021 yang rujukan utamanya ialah Dr. William Borick. Itu buku yang dirujuk khusus untuk dibuat saringan. Suara saya kurang baik, tapi saya nak settle sebab hari ini sudah masuk hari cuti ganti di Deepavali. So sebab sepatutnya live semalam. Okey, saya nak maklumkan saya dapati banyak daripada live yang saya buat. Yang open live ini memang selepas sebulan saya dapati ia automatik dikeluarkan oleh FB. Tetapi group live yang kita buat program berbayar, khususnya program dengan PPHM, saya dapati ia masih berada di dalam. So yang tu maknanya masih lagi kita boleh continue untuk rujuk lah kalau ada masa kita perlu lihat atau dengar kembali. So live yang kita buat open live macam ni memang bila audience dia tidak ramai, maknanya mungkinlah sebab itu maka saya dapati selepas bulan ia tidak ada lagi. So siapa yang ingin rujuk boleh rujuk dalam tempoh sebulan itulah. Yang kedua mungkin sebagai sharing knowledge antara kuliah pengenalan yang kita buat dululah, siapa yang pernah masuk kuliah pengenalan homeopati ada 2 atau 3 kali bersama dengan PPHM dan sekali kelas yang kita buat yang mendahului PPHM. Kita ada masuk satu remedi yang kita sebut sebagai Ruta Graviolens, dan saya baru nak start ulasan mengenai Ruta Graviolens dalam buku terbaru iaitu Materia Medica Herbal secara khususnya. Sekali lagi saya nak maklum kenapa penting kita buat Materia Medica yang tidak rujuk, bukan terjemahan daripada Borick ke Clark ke atau siapa ke. Yang kita tak buat terjemahan ni sebab apa? Kita nak masuk benda-benda baru, kajian baru, research baru daripada pelbagai sumber. Kenapa perlu buat begitu? Kerana buku-buku kita ambil daripada yang lama, daripada Borick ke Clark ke Hahnemann ke mana, semua itu buku-buku yang lama. Betul kita terjemah dan terbit tahun ini ataupun tahun lepas, tapi ia adalah buku yang sudah lama, tidak ada kajian baru. So, sebab itu kita buat, tapi pengamal homeopati ataupun orang yang belajar homeopati dia akan rujuk sebab itu relevan dengan mereka. Tetapi di universiti, benda-benda yang lama, cerita-cerita yang dianggap lama itu tidak begitu manfaat dan tidak begitu dirujuk lah maknanya. So, sebab itu buku ini yang saya nak keluarkan khusus supaya ia dirujuk oleh mereka di universiti, sama ada dalam bidang homeopati ke, dalam bidang herba ke, ataupun untuk sebarang kajian dia akan rujuk dan kita kena masuk benda yang baru.
Dan hari ini saya akan mula untuk ulas mengenai ruta graveolens. So ruta ini kita dah belajar dalam kuliah pengenalan. Tetapi jika sahabat ada lihat kajian, lihat daripada Science Direct umpamanya, itu berkaitan dengan research yang dibuat. So kita dapati ruta ini, contohlah saya nak ambil contoh sini. Kita ambil satu tajuk yang baru dikaji dalam dalam beberapa tahun ini, iaitu ruta graveolens extract DNA damage pathways, dia kata, and blocks activation to inhibit cancer cell proliferation and survival. So ada kajian saintifik yang dibuat merujuk kegunaannya dalam kanser. So kajian seperti ini, bila kita buat satu material medika yang baru, kita akan masukkan. Kalau kita buat terjemahan macam Dr. Borik, kita tak masukkan lah, sebab dia tak termasuk. Dr. Borik tahun 1921 atau 28. Sedangkan ini kajian yang dibuat abad ke-21. Abad ke-21. So, itu pentingnya walaupun buku tersebut tidak merangkumi semua remedi seperti material medika homeopati Dr. Borik, mungkin sekitar hampir 100 remedi, tapi sebab dia adalah kajian terkini dan penting kerana saya ingin tempatkan dia di universiti atau pusat pengajian tinggi. Itu matlamatnya. Okey, kita terus kepada apa yang kita nak bicarakan hari ini, iaitu berkaitan dengan yang minggu lepas kita buat Bothrops, remedi 125 dalam buku material medika homeopati. Bothrops, paling utama untuk kita ingat pasal Bothrops ialah tindakannya yang mampu membentuk darah beku. Okay, so sangat berguna untuk kes-kes atau isu-isu yang melibatkan kejadian darah beku dalam sistem vaskular. So itu Bothrops. So hari ini kita nak bicara mengenai remedi botulinum. Botulinum ni, kalau ada num di ujung tu, maknanya ini ialah sejenis nosot. Sejenis nosot lah, tidak dibuat daripada herba. Okay, toxin of Bacillus botulinum, itu yang disebut. Kalau kita rujuk pada Dr. Borik, buku Dr. Borik, kita ni alignment tujuannya untuk kita memahamkan bagaimana terjemahan itu, bagaimana kita buat terjemahan dan istilah Inggeris asalnya bagaimana. So botulinum ni, dalam pengenalan yang kita sebut, ia merupakan satu remedi untuk keracunan makanan. Keracunan makanan macam mana? Iaitu akibat ataupun kesan daripada mengambil bayam dalam tin. Itu cerita yang disebutkan. Maknanya di zaman Dr. Borik ni sudah ada makanan seperti bayam dalam tin. Okey, ini pengenalan. So inilah yang kita terjemahkan daripada Dr. Borik. Dr. Borik sebut food poisoning from canned spinach produce clinical picture, satu gambaran klinikal suggested in bulbar paresis. Okay, paresis ini berkaitan dengan isu-isu berkaitan dengan stroke. Contoh, paresis ini satu keadaan kelemahan otot yang disebabkan oleh penyakit saraf, seperti orang kena stroke lah antaranya. Dia berlaku kelumpuhan di bahagian otot, di pusat motor kita tu, di medulla oblongata dikata. Gangguan-gangguan ini boleh membawa kepada masalah seperti stroke. Tapi dia kata keracunan makanan. Isunya keracunan makanan akibat mengambil bayam dalam tin. Dan dia boleh menyebabkan simptom seperti yang disarankan, iaitu sejenis paresis. Okay.
sejenis paresis yang disebut paresis bulbar. Dan penting yang kita hadapkan berkaitan remedi ini ialah simptom-simptom dia ada kaitan dengan mata. Antaranya ialah ptosis, disebut ptosis. Maknanya berlaku pengulaian kelopak mata ataupun kelopak mata jatuh. Contohnya saya ni hampir sebelah sini tu hampir berupa ptosis, iaitu kelopak mata itu jatuh sedikit. Itu disebut ptosis. So, simptom ptosis, simptom mata ataupun dia menyebabkan penglihatan kita menjadi dua. Dia sebut double vision, penglihatan berganda. Itu terjemahan saya, terjemahan DBP, iaitu penglihatan berganda. Kita lihat dua. Kita lihat benda yang satu itu nampak dua. Dan vision kita kabur. Penglihatan atau pandangan kita kelihatan kabur. So, ini simptom untuk mengguna botulinum. Simptom-simptom khusus pada mata, walaupun kita kata keutamaan yang dijelaskan di peringkat awal tadi, kegunaan untuk keracunan makanan akibat mengebayang dalam tim, tapi ia kait dengan paresis, paresis bulbar disebut. Tapi simptom yang penting kita dalam homeopati ni, kita lihat simptom-simptom mata. Dan antaranya kita lihat kalau pesakit itu atau keluarga kita ke kelopak dia tu layu, terkulai jatuh. Penglihatan dia, kalau kita tanya dia kata nampak dua. Kita lihat sesuatu itu nampak seperti dua. Saya pun ada masalah penglihatan sekarang ni, tapi penglihatan saya sekarang ni nampak seperti benar-benar berjurai sebelah kiri. Ini dah lama, sebulan lebih. Saya tanya orang yang terlibat dalam urusan pakar mata lah. Dia kata kerana keletihan. Dan biasanya kalau keletihan, kita ambil ruta, okey. Ambil Anika atau ruta, okey. Tapi saya ambil, memang Anika saya ambil juga. Tapi masih ada lagi. So, ini ptosis, penglihatan berganda, double vision, dan vision itu juga kabur. Dan juga simptom sukar menelan. Dia kata ada kesukaran dalam menelan dan juga dalam bernafas. Maknanya sukar bernafas, sukar menelan. Sama ada menelan liur ke, air kosong ke, rasa sukar menelan. Ada sensasi atau rasa nak terbelahak. Okay, rasa nak terbelahak. Ada kelemahan dan rasa was-was bila berjalan. Maknanya orang yang guna botulinum ni, bila dia berjalan dia rasa nak melangkah jarak jauh ke jarak dekat, dia was-was. Mungkin ada benda di hadapan ke tak ada. Tapi dia rasa perasaan dia was-was. Maknanya dia ada kelemahan. Ini berlaku. Kita belajar gerontologi, ilmu mengenai orang-orang tua. Seperti orang yang umur 60 tahun lebih. Seperti saya ini pun memang ada. Bila kita nak menapak itu rasa nak berjalan itu, kita was-was. Keadaannya bagaimana menyebabkan kita berhati-hati. Sangat berhati-hati. Dia juga sebut blind staggers. Saya terjemah di dalam buku Dr. Borik itu melilau buta. Kalau tak silap, melilau buta. Maknanya pandangan kita itu terganggu dan sekaligus yang menyebabkan jalan kita tidak steady. Jalan kita tidak steady. Maknanya nak goyah. Dia goyah sikit. Okay. So, sesuai lah. Sebab itu saya pun terfikir juga ini nak kena belajar ilmu gerontologi. Saya pun pernah belajar dulu gerontologi ini. Ini berkaitan dengan masalah dan sakit-sakit orang-orang tua lah. So dia kata antara simptomnya blind staggers atau melilau buta yang saya terjemah di situ. Dan saya juga terjemahkan dizziness itu sebagai pening gayat. Sebenarnya cukup kita kata dizziness ini rasa pening ataupun rasa gayat. Saya sebut pening gayat. Kita nak ambil yang mana tak apa. So itu dizziness dan penebalan dalam pengucapan. Thickening of speech. Kita nak berucap, kita nak bercakap tu rasa kita rasa tebal. Kalau orang dengar pun rasa kenapa
cakapannya lain, mungkin rasa tebal. Keadaan saya hari ni pun mungkin sebab saya ada masalah suara sikit, pengucapan tu pun rasa tebal sikit. Itu dikatakan thickening of speech. Dan ada cramp, sakit cramp dalam perut. Dalam perut itu ada simptom cramp. Okey, sakit cramp dalam perut. So banyak juga simptom yang dinyatakan untuk kegunaan botulinum ini. Antaranya kita sebut tadi berkaitan dengan mata, ada ptosis sebarang lah. Simptom berkaitan dengan mata, antaranya ptosis, double vision, penglihatan berganda, penglihatan kita kabur, dan sukar menelan ataupun sukar bernafas, kecenderungan rasa seperti nak terbelahak. Bila kita nak berjalan, kita rasa was-was, dan berjalan kita itu pun macam tak steady. Blind staggers rujuk kepada jalan kita tak steady, langkah kita tak steady, dan rasa ada pening, rasa gayak seperti nak jatuh. Itu simptom. Pengucapan, penebalan pengucapan, thickening of speech, dan juga rasa sakit cramp dalam perut. Selain daripada itu, disebut juga muka kita kurang ekspresi, mask-like expression. Mask-like expression maknanya muka kita tu, ekspresi muka kita itu berkurang daripada sebelumnya. Maknanya kita nak tunjukkan rupa gembira tapi tidak begitu gembira. Itu kurang lah. Ekspresi kita tu nampak tidak secemerlang dulu. Kenapa? Kerana kelemahan otot-otot muka. Kita arah ketua ini, otot-otot muka kita sudah dari elasticity pun dah tidak begitu elastik dah. Dia lemah. Jadi dia nak express keadaan kita. Kalau sedih pun tak nampak sedih sangat. Itu kerana otot-otot muka kita ini sudah mengalami perubahan akibat penuaan. Dan mungkin kita sembelit teruk. Ingat kita orang tua ni pun cenderung untuk berbanding dengan dulu, kita mudah saja untuk urus masalah, kita kata berak lah, masalah pencernaan kita. Tapi bila kita meningkat tua, peristalsis kita juga sudah tak berapa jalan, urat-urat dah mengendur, ataupun kalau bila dia tegang pun tidak boleh nak kendur balik, dia tidak elastik seperti dulu. Okey. So Dr. Bory hanya sebut untuk guna remedi ini guna potensi tinggi. Guna potensi tinggi. Maknanya 30 ke atas lah. 30, 200. Itu untuk remedi botulinum. Okey. Okey. Kita akan jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Ringkas saja remedi ini. Tapi penting sebab minum ni ialah remedi yang berkaitan dengan bukan herba tetapi berkaitan dengan nosok. Berkaitan dengan nosok. Dan biasanya juga minum juga sebab ada sahabat kita kadang-kadang bertanya kenapa kadang-kadang kita guna dua remedi. Bila kita guna dua remedi selalunya biasanya juga salah satu itu adalah kita sebut intercurrent remedy. Kalau sahabat jumpa bahasa yang saya terjemah di situ, sama ada dalam buku apa tu, buku yang terbaru 2019 tu, panduan praktikal terapeutik tu, yang tu ada di dalam tu dinyatakan ubat-ubat tertentu yang berupa intercurrent, dan situ pun juga saya sebut perkataan intercurrent. So merujuk remedi yang diguna secara berselang bersama dengan remedi utama. Mungkin kadang-kadang tidak cukup untuk kita beri satu remedi, so kita selang dia dengan satu remedi. So botulinum, basilinum, ini antara remedi-remedi kita selang. Ada masa nanti saya akan bercakap juga mengenai intercurrent remedi ini. So untuk hari ini itu saja. So remedi ke-126 iaitu botulinum. Minggu hadapan mungkin kita buat Bovista ataupun yang lebih rare lagi ialah Brachyglotis repens. Okay, InsyaAllah mana-mana lah.
Okey, so itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi uh, minggu hadapan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.